奉耶稣基督圣名，我们进入第3节的分享。 Dalam nama Tuhan Yesus kita lanjutkan sesi 3. 第3节就是大概开始要如何写啦。 Yang ketiga itu bagaimana cara mulai menulis. 每个作者都有他的方法。 Setiap penulis itu punya cara masing-masing. 小弟觉得这个方法有点适合我自己了。 Kalau cara ini yang saya bagikan adalah sesuai dengan saya sendiri. 这是一个 template Ini hanya template saja ya. 就是10步10 langkah 也如何从圣经里头找经文到写讲章。 Jadi 10 langkah dari membaca Alkitab lalu sampai kepada penulisan artikel. 那为了节省时间，我就直接的从这个方法开始来讲。 Ini untuk menghemat waktu saya mulai membagikan caranya ya. 我一边讲会一边引用一些经文 Saya sambil membagikan sambil menggali Alkitab. 其实要把一篇文章写好，你离不开 A、B、C。 Jadi kalau untuk menulis Alkitab yang baik, yaitu tidak terlepas dari tahapan A, B, dan C. A 就是观察。 Yang tahapan A yaitu pengamatan. 有写过讲章知道。 Jadi kalau yang pernah menulis artikel pasti tahu. 观察也包括看圣经。 Yang melakukan pengamatan observasi yaitu harus sudah membaca Alkitab. 也包括去观察整个社会的改变。 Termasuk sudah melakukan pengamatan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 我们有一位长老。 Kita ada seorang penatua. 他注目我们教会的时候， Ketika dia menggembalakan gereja kami, 当我放假的时候， waktu saya libur, 他都会要求我早上载他去吃东西。 pasti dia pagi-pagi tuh mengundang saya untuk ajak saya makan. 然后他就吃饱了，他就对我说：“把我放在这里你先回去，等一下大概几点你回来载我。” Lalu dia berkata, nah sekarang saya tinggalkan saya di sini. Nanti kalau dia akan sudah selesai kerja, boleh jemput saya. 他做什么呢？ Apa yang dia lakukan? 他坐在那间店里面他就是观察外面的那些讨钱讨饭的人。 Dia di sana di dalam restoran dia tuh mengamati orang-orang pengemis yang suka minta makan, minta uang. 他看他们怎么讨。 Dia lihat cara dia mengemis seperti apa. 然后从他们开口跟人家讨的时候，他可以了解到他的家庭背景。 Jadi ketika pengemis itu mulai mengutarakan apa yang dia mau, dia minta-minta, kata-kata pertama yang keluar dari pengemis itu dia mulai tahu, oh ini latar belakang si pengemis seperti apa. 晚上在讲台的时候，他就讲出那篇讲章来了。 Jadi setelah dari restoran itu malamnya dia khotbah, yaitu temanya yang tadi di restoran. 还有一位长老很常来印尼总会。 Yaitu ada seorang penatua yang sering datang ke MP Indonesia. 就是赵明阳长老。 Yaitu penatua Chow Ming Yang. 他有一次到三打根。 Dia pernah sekali ke Sandakan. 他叫小弟带他去看猴子。 Lalu dia mengajak saya untuk melihat monyet. 我们就去看猴子了。 Lalu kita pergi lihat monyet. 因为我刚从学校回来。 Karena saya pulang dari sekolah. 他看我很累。 Dia lihat saya tuh lelah sekali. 他叫我坐在沙发。 Dia suruh saya duduk di sofa. 他就在那个belantara那边从左边排到右边。 Lalu saya duduk di sofa, penatua memotret semua dari kiri ke kanan. 总3个小时。 Dia foto-foto di sana 3 jam. 3个小时里面拍了600张。 3 jam itu dia foto 600 foto. 都是猴子。 Semuanya monyet. 晚上因为没有聚会晚上他就整理相片了。 Karena kebaktian malam, siangnya dia mulai menyusun foto-foto tadi. 整理出一篇讲章来。 Setelah dia foto disusun, mulailah keluar satu naskah khotbah. 所以这个观察不一定只是看圣经 Jadi melakukan observasi pengamatan belum tentu hanya baca Alkitab. 你可以根据现在社会的问题，你观察到的东西。 Boleh apa yang terjadi dalam masyarakat keadaan dunia sekarang kita melakukan observasi. 在观察的部分里面有3个 step 有3个langkah。 Di dalam kategori pengamatan ada 3 langkah.
通常这个做法呢是看圣经啦，我们观察 Biasanya ini kita lakukan dari Alkitab. 我们就第一个langkah就是要细查事实，这段经文在讲什么？ Yang langkah pertama itu fakta detail dalam Alkitab. Alkitab tuh mencatat apa? 我就以启示录的12章来讲。 Wahyu 12. 我们一起看刚才圣经停在启示录12章 Kita lihat Wahyu 12. 12章里面我们看到什么东西呢？ Wahyu pada 12 ini apa yang kita lihat? 我们观察到什么事实呢？ Fakta apa yang terjadi di sana? 这里呢有看到就是一个大异象，对吗？ Kan di sini kelihatan ada penglihatan. 从这个大异象里面 Penglihatan besar. 你观察到哪两个主角？ Yaitu kita lihat ada dua hal. 你都可以写出来，有两个主角。 Kita tuliskan dua hal itu. 第一个 Yang 大红 pertama 龙 yaitu tadi naga besar. 然后因为这个是你自己在做记录 Ini kan catatan kita pribadi ya. 把第一个你观察到的事实有主角就是有大红龙，然后有一个妇人。 第九节嘛. Naga besar, ular tua, 还有妇人 perempuan. 这两个都是主角 Ini adalah strukturnya, tiga unsur. 你自己做记录有 naga 有这个perempuan. Jadi fakta detailnya ada naga besar, ada perempuan. 接下来第二步骤 Nah, langkah kedua 认清关系。 mengenal kaitannya itu apa? 这个大红龙，这个妇人跟我们有什么关系？ Jadi kaitannya itu apa? Naga besar dengan perempuan hubungannya dengan kita tuh apa? 所以我是写大红龙的关系就是撒旦。 Yang pertama, naga besar hubungannya adalah setan, si 然后 iblis. 妇人的关系就是真耶稣教会。 Nah, perempuan kaitannya apa? Gereja sejati. 所以这个已经到第二步，已经看到了这个经文跟我们有关了。 Jadi langkah kedua sudah terlihat lah, ini ayat ini ada hubungannya dengan kita. 然后来到第三步， Lalu langkah ketiga, 结构， lalu perhatikan strukturnya. 因为它是意象Ini kan hanya penglihatan. 有很大可能记录的人呢，他会把中间看到的东西先写。 Jadi kemungkinan karena penglihatan, yang di tengah-tengah yang dia lihat itu baru dia tulis. 然后他才写最上面的。 Lalu dia tulis lagi yang bagian atas. 所以来到第三的 step 呢，我们又要放下笔，先从头读一遍。 Jadi kalau sampai langkah ketiga, kita mulai baca dari ayat sebelumnya yang paling atas dibaca ulang. 因为我们知道它是两个主角嘛。 Karena di sini kan ada dua hal ya. 最主要的就是在第一节他说是一个大异象。 Karena yang terpenting di ayat 1, tampaklah suatu tanda besar. 所以等下当我们要讲解的时候，我们就先写大异象先了。大异 Jadi 象， kita tulislah tanda besar. 这个大异象是在天上发生的。 Tanda besar terjadi di mana? Di langit. 天上发生什么呢？ Di langit terjadi apa? 有一个妇人身披日头。 Ada seorang perempuan berselubungkan matahari. 所以我们要讲解的时候，就先讲妇人。 Jadi pertama kita apakah harus menulis perempuan? 我先简单的做一下 Saya coba tuliskan. 它是一个单打对吗？ Tanda besar. 单打。然后我们看见的是妇人。 Lalu selanjutnya perempuan. perempuan，所以等一下在我们的讲章、我们的 article， 我们要这样子顺序写了。 Nanti di artikel kita mulai susun seperti ini ya. 然后这个妇人有描述她Perempuan ini ada penjelasannya. 你看第一节 Ayat 1. 她戴着日头 Berselubungkan matahari. 脚踩着月亮。 Dan kakinya dengan bulan di bawah kakinya. 我们有一个新案例的传道。 pendeta yang baru ditabiskan. 他的讲章，他在神学院的时候，他讲章他的考试题目，他的 nota 没有文字的。 Waktu dia menuliskan tugas akhir itu tidak ada kata-kata kalimat. 他是用这种。 Dia itu menggambar. 但是女人itu digambarnya berarti kan perempuan ya. 头上戴着什么太阳对吗？ Di atasnya kepalanya itu berselubungkan matahari. 我们简单的做一个记录然后脚做什么？ Lalu kakinya bagaimana? 踩着月亮。 Yaitu menginjak bulan. 踩
着月亮，踩着月亮。Bawah kakinya ada bulan. 好，我们这个有东西可以写了咯。 Ini berarti sudah ada bahan nih buat ditulis. 女人是谁？ Siapakah perempuan itu? 教会嘛。 Gereja kan? 教会有什么权柄？又有太阳，又可以踩月亮。 Gereja ada kuasa apa? Di atas kepala ada matahari, di bawah ada bulan. 那我们就要看太阳是指什么咯？ Matahari menunjukkan apa? 太阳是指什么？ Menunjukkan apa? Keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. 教会一定要有神的公义哦。 Jadi di dalam gereja harus ada keadilan Tuhan. 好，我们做基督徒的、做信徒的，一定要行神的公义哦。 Jadi kita sebagai jemaat harus melakukan keadilan Tuhan. 请工人做工不可以欠他的钱哦，那是公义哦。 Jadi kalau kita memakai karyawan, jangan kita berhutang kepadanya karena itu menunjukkan keadilan. 啊，这是道理啊。 Ini adalah pengajaran. 脚踩着月亮， Lalu kaki menginjak bulan. 月亮什么时候才出现？ Bulan kapan dia mulai terbit? 啊，月亮是掌管 gelap 的，掌管 kegelapan。 Bulan itu akan menerangi kegelapan. 哈，那个脚，教会的脚，那女人的脚踩着月亮， Jadi perempuan kakinya menginjak bulan. 这说明什么呢？ Maksudnya apa? 在黑暗的世代里面， Di zaman kegelapan, 哈，主耶稣把这救恩交给谁？ keselamatan ini Tuhan berikan kepada siapa? 真耶稣教会， Kepada gereja sejati. 交给教。 Diberikan kepada 所 gereja. 以你看路加福音 Kitab Lukas. 啊，路加福音 Kitab Lukas 第1章， pasal 1. 路加福音第1章，我们可以看到79节啊，78节、79节 Ayat 78, 79. 啊，你就可以放进去咯。 Lalu kita masukkanlah. OK， 1章 Lukas 1 ayat 78, 79. 79。无形中可能你讲不到，你读不到第3节，你的讲章就写满了。 Jadi ya tidak dikira-kira, ternyata tidak disangka sampai ayat 2 saja, Wahyu pasal 12 sampai ayat 2 sudah selesai artikel kita, nggak sampai ayat 3. 好，所以我再重复我再回头。 Saya ulang ya. 啊，刚才我们已经看到了Tadi kan kita sudah baca. 知道这篇12章是要讲教会跟魔鬼的事情。 Jadi Wahyu pasal 12 itu membahas tentang gereja dan iblis. 那我们要确认自己有没有离开圣经的教导。 Lalu kita harus memastikan apakah diri kita ini menuliskan sesuatu yang sudah keluar dari Alkitab tidak. 你可以在这个第2段 langkah kedua 时候，你去看 Rema 这个 perempuan 是指谁，然后这个 naga 是指谁。 Pada langkah kedua harus mengenal kaitannya. Kalau tidak tahu kita buka Rema. Perempuan itu menunjukkan apa? Naga itu menunjukkan apa? OK confirm 没有离开圣经。 Oke, baiklah. Ini sudah confirm ya bahwa tidak keluar dari kebenaran. 我们的讲章。 Lalu mulailah buatlah struktur dari penulisan kita. Tadi kan sudah dibahas, mungkin penglihatan ini 很可能意象它会中间的看到中间的，它先写出来。 Tadi kan penglihatannya, biasanya penulis tuh suka menulisnya di tengah-tengah, baru dia tulis. 啊，因为读的人才会去细读嘛。 Karena orang yang membacanya itu baru tertarik membaca. 所以这个 langkah ketiga 你要读几轮。 Jadi langkah ketiga kita harus baca diulang-ulang. 所以确定了之后我们就可以从第1节开始讲。第1节真的是刚开始的。 Setelah kita baca ulang, baru kita memastikan, oh ini awal cerita ini tuh di ayat 1, baru kita tulis, oh ayat 1. 可能我们要解释给信徒听。 Kita harus jelaskan ke jemaat. 这个单打是个意象 Tanda adalah penglihatan. 那你要有 proof 嘛。 Tapi harus ada buktinya tuh apa? 所以你可以先从以瑞玛找出来，这个单打就是意象。 Nah, kita mulailah cari Irema, tanda sama dengan penglihatan. 你可以找圣经章节是说明单打就是意象。 Lalu cari ayat Alkitab yang menjelaskan tanda adalah penglihatan. 好，接下来就是先讲女人啦，先讲 Lalu 女人， selanjutnya membahas perempuan. 等下再讲魔鬼。 Nanti akan bahas si iblis. 好，你就可以把它画出来，或者是写下来。这女人的头上有太阳，脚踩住月亮。
Jadi mulailah kita tulis atau kita gambar seperti ini. Di atas kepala perempuan ada matahari, di bawah kakinya ada bulan. 好，但这个你就已经有2个教训可以讲了。 Nah, setelah ini ada 2 pengajaran yang bisa kita tulis. 啊，神就是公义的太阳，对吗？ Tuhan adalah matahari keadilan. 啊，在马拉基书的 Kitab Maliaki 啊，马拉基书我忘了第几章第几节有记载哈。那我们就又有一节圣句在这里了， Di sini mulailah ada penjelasan Alkitab lagi. 也是一个 point。 Ini juga poin lagi. 好，然后他的脚踩着月亮啊，你又可以用这些圣句 Icang seije. 啊，脚踩着月亮。 Lalu mulailah kaki itu menginjak bulan. Mulailah ada ayat lagi. 好，再看这女人在做什么呢？ Lalu kita lihat si perempuan ini berbuat apa? 第4节开始就说她肚子大大个啊， Di sini dikatakan ayat yang keempat. 是吗？是第4节吗？啊，对， 对， 这妇人将要生产。 Perempuan ini akan melahirkan. 这个生产 melahirkan， 我们的属灵教训又是什么呢？ Melahirkan arti rohaninya itu apa? 我们跳一下，跳一下 Irema。 Irema naik ke Irema naik 12 melahirkan. Oh ya, Wahyu 12 ayat 4. Melahirkan, hendak melahirkan. Ayat 2 ada. TLC ya yuk, TLC mah. Wahyu 12. melahirkan ah, hendak melahirkan oke melahirkan 再看它是讲什么 bersalin Bersalin 是什么？生孩子啊。 Bersalin tuh melahirkan. 好，从他 bersalin 这边我们就想教训咯。 Dari bersalin kita menarik pengajarannya. 教会什么时候 melahirkan 我们呢？ Kapan gereja melahirkan kita? 啊，可以说洗礼， Boleh dikatakan waktu kita dibaptis. 因为我们从洗礼上来就是属耶稣的嘛。 Sebab dari baptis kita keluar dari air itu kita jadi milik Yesus. 好，对教会来讲， Untuk gereja, 当教会 melahirkan 我们呐， ketika gereja melahirkan kita, 就是培养我们， yaitu merawat kita. 把很多神的教训、神的教导放在我们的身上。 Yaitu banyak pengajaran Alkitab, firman kebenaran itu diberikan kepada kita. 教会有宗教教育， Di gereja tuh ada pendidikan 花 agama. 这么多钱， Sudah mengeluarkan banyak 花 biaya, 这么多时间， waktu juga sudah dikeluarkan 就是要让我们从主里面长大。 agar kita bisa bertumbuh besar di dalam Tuhan. 有没有证据啊？ Ada kebenarannya 接 nggak? 下去那句话， Ada, tadi dikatakan 这是第5节，第5节。 ayat 5. 啊，他生了一个男孩子，对吗？哦，我们不要会错意哦，这个男孩子不是指耶稣啊。 Kita perhatikan ini melahirkan anak laki-laki ini bukan Yesus ya. 啊，这个男孩子只是教会所生产的。 Ini anak laki-laki itu berarti anak-anak yang dilahirkan di dalam gereja. 啊，他要做什么呢？ Apa yang dilakukan? 用铁杖辖管万国。 Dia akan menggunakan gada besi menggembalakan bangsa. 这个嘎达不西是什么？ Gada besi itu apa? 铁来的。 Itu dibuat dari 我 besi. 们每个人手中都有嘎达不西啊。 Setiap orang itu kita di tangan kita tuh ada gada besi. 嘎达不西在手就是要握着什么？握着神的道理。 Gada 握着 besi 文本 itu dipegang ya, artinya kita memegang firman. 好，如果你看伊瑞玛，嘎达不西是个灾难哦。 Kalau kita lihat di Irema, gada besi itu musibah. 啊，可能就是一个 Satu 考验。 Satu malapetaka. 好，当考验来的时候，你还是要抓着耶稣，不可以 Ketika 放下。 ada percobaan, ada ujian, kita harus pegang Yesus. 这些全部都可以在这边写。 Ini bisa nih dicatatkan di melahirkan, itu bisa tulis banyak artikel. OK， 现在我们用另外一个角度来看， Oke, sekarang kita rubah dari sudut pandang lain. 教会花这么多钱， Gereja sudah mengeluarkan banyak biaya, 花这么多时间， sudah mengeluarkan 花这 waktu, 么多精神， semua pemikiran semua dikerahkan 为了栽培我们， demi mendidik kita. 将来可以传福音，可以牧养教会。 Nantinya kita bisa menginjil, juga bisa menggembala gereja. 但是我们跌倒， Tapi kita tuh jatuh. 从 ekonomi 来看，教会损失很大。
Dari sudut pandang ekonomi, gereja rugi besar dalam hal ekonomi. 对，所以这个 kemungkinan terjatuh 哈，有可能跌倒， Kemungkinan jatuh. 这是一个未知数，我们不知道的。 Ini karena kemungkinan kita tidak tahu betul pasti begitu nggak? 就好像这个女人 syarat mengandung， 她怀孕肚子大大个，能生不能生，不知道。 Sama seperti perempuan hendak melahirkan, tidak tahu apakah dia berhasil melahirkan atau tidak. 啊，这是她的这个 structure 该注意跟女人有关的，我们都列出来。 Jadi perhatikan strukturnya, berarti kita mulai susun apa yang terjadi pada perempuan itu. 好，就很容易把圣经的记载可以放进去了。 Jadi mulailah ayat-ayat Alkitab boleh dimasukkan ke dalamnya. 好，你看，你觉得还可以再讲第二个？ Jadi kalau kita rasa, oh boleh ditambahkan lagi poin kedua. 接下来就是一个 naga。 Yaitu poin kedua adalah naga. 哦，这 naga 厉害了。 Naga ini hebat sekali. naga 头上有什么？ Di atas kepala naga ada apa nih? 第3节。 Ayat 3. 第3节，他带着7个冠冕，7个冠冕。 Di naga itu berkepala 7 mahkota. 7完整的数目。 7 itu adalah angka sempurna. 谁可以戴冠冕呢？ Siapa yang boleh pakai mahkota? 皇帝。 Raja. 7个冠冕就是说，地球上的全世界的冠冕都给他了。 7 sempurna, artinya mahkota yang ada di seluruh dunia ini untuk dia. 再来他还有什么？ Lalu dia ada apa lagi? 7头10脚，7 kepala，7 个头。 Di kepala dia ini berkepala 7. Berkepala 7，还有多少个脚？ Lalu berapa tanduk? 10个脚在上面。 10 tanduk. 全世界那些强国的大头啊，这些 president 啦、皇帝啦，都是他的。 Jadi kepala dunia yang paling besar, raja lah, presiden itu semua dia punya. 所以讲到这个 naga， 它是指什么呢？ Naga itu menunjukkan apa? Raja. Dunia. 有离开圣经吗？ Ini apakah meninggalkan Alkitab? 没有离开圣经。 Tidak. 我们小时候有一首歌，我们心中2个王，你们有唱吗？ Kita kan dulu waktu kecil dari ASM di dalam hatiku ada 2 raja. 一个是天上王，一个是地上的王。 Yang satu adalah raja di langit, satu lagi raja dunia. 这个地上王就是这个 naga 了。 Di dunia ada raja ini adalah naga. 冠冕是皇帝的。 Dan mahkota ini adalah raja. 也是他的荣耀。 Juga ini kemuliaan dia. 所以我们可以说，弟兄姐妹不要追求做世上的王哦。 Jadi kita boleh mengajarkan pada jemaat jangan mengejar kuasa dunia. 所以你有什么圣经章节，你就写下来。 Nah, lalu ada ayat-ayat yang menunjang dituliskan. 好，现在只是penampilan naga 的penampilan， 它呈现出来。 Lalu kita tuliskan penampilan si naga ini seperti apa, dituliskan, digambarkan. 当我们看完下去的时候，你会发现这个 naga 一直在对付这个 syarat mengandung 的 perempuan。 Jadi kalau kita gambarkan si naga ini terus mengganggu perempuan yang hendak melahirkan. 如果是我们的pendeta， 他可能就是分第二篇的 naskotpa 了。 Jadi kalau pendeta ini langsunglah naskah khotbah kedua. 他就写另外一篇 naga 如何对付这个 perempuan。 Naskah kedua adalah bagaimana naga ini mengganggu si perempuan. 这个方法重复又重复。 Cara seperti ini diulang terus. Naskah kedua berarti langkah 1, 2, 3 diulang lagi. 这是所谓的观察你所看到的。 Ini adalah kategori A, yaitu pengamatan 在 observasi. 观察这边已经有3个 step。 Jadi di dalam pengamatan atau observasi ada 3 langkah. 来到第2个 step， 第 B 的时候还有4个 step。 Nah, kategori B yaitu ada 4 langkah. 这里的4个 step 是为了要帮助你把这个 rangka 写得更详细。 Jadi kategori B membantu rangka yang tadi sudah ditulis menjadi lebih jelas. 首先第一个， Yang pertama, 你会常常问自己问题。 bertanyalah pada diri sendiri. 比如说， Contohnya, 你会问为什么 naga 一定要站在这个 perempuan 的前面？
Mengapa naga ini harus ada di depan si perempuan ini? 第七节，第 Ayat 七节 7. 他要站在不是 ，sorry， 第4节， Ayat 4. 要站在那将要生产的妇人面前。 Dia berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan. 所以你要问，why？ Harus tanya pada diri sendiri, mengapa? Why？ 为什么他要站在他的面前？ Mengapa dia harus berdiri di depan perempuan itu? 让你看见啊！ Apakah mau dilihat? 让你看见，让你看见他。 Apakah kita membuat kita bisa melihat dia? 不是，让我们看见这个撒旦的出现。 Agar kita bisa melihat munculnya si iblis ini. 他用什么方法来对付我们的perempuan？ Bagaimana naga ini mengganggu perempuan ini? 你就找出来了。 Carilah apanya. 当你找出来的时候，你就可以列在这里了，你就有 Begitu 另一 ketemu 个新的 structure。 apanya itu masukkan di struktur yang A itu. 当你自己问问题，你又找到答案，所以这两个一起跑。 Jadi yang poin 4 dan 5 itu bersamaan. Sudah bertanya pada diri sendiri, dapat jawaban, itu bersama-sama dimasukkan. 比如说刚才我问，为什么naga要站在这个perempuan的前面？ Tadi kan saya bertanya, mengapa naga harus berdiri di hadapan si perempuan? 肚子大大个要生Kan perut besar, sudah hendak melahirkan. 很重了，跑不动了。 Pasti dia berat, nggak bisa berlari. 有没有答案呢？ Adakah jawabannya? 你看圣灵提醒他做什么？ Tadi Roh Kudus mengingatkan dia untuk apa? 第6节， Ayat 6. 要这个妇人肚子大大个跑到旷野去，要他跑啊。 Menyuruh perempuan itu lari ke padang gurun, suruh dia lari. 这个naga很聪明的， Naga itu pintar. 他就在他的面前等住他， Dia berdiri di 他 hadapan perempuan, menghalangi perempuan untuk pergi lari. 因为他知道他身体大大个跑不远的。 Karena si naga tahu si perempuan hendak melahirkan, perut besar, tidak bisa lari. 所以最后圣灵在提醒他。 Dan terakhir Roh Kudus mengingatkan dia. 14节， Ayat 14. 14节， 14. 是他2个翅膀。 Yaitu memberikan dia 2 sayap. 这个妇人肚子大大个飞，用来飞了，比较快啊。 Jadi lebih cepatlah daripada lari, perutnya besar nggak bisa lari, diberikan sayap. 所以你发现的问题，你也可以从圣经找到答案。 Jadi pertanyaan yang kita temui, lalu dari Alkitab dapat jawaban. 那你就要进入第6咯。 Masuklah ke poin 6. 好，你所看到的这个问题跟答案，能够带给我们什么教训？ Jadi setelah bertanya ada jawaban, lalu poin 6 pengajarannya apa? 就看到，让我们看到那个一直追杀妇人。 Yang kita temui kesimpulannya, naga itu mengejar perempuan mau membunuh dia. memburu perempuan，这是我们看到的总义最总的东西。 Jadi kesimpulannya, naga memburu perempuan. 好，那你就可以定题目咯。 Nah, mulailah kita tentukan temanya. 所以有 Judulnya apa? 些同工整天问我为什么你的题目就是好像一看就很吸引人啊。 Seringkali rekan-rekan kerja saya bertanya, mengapa tema yang judul yang kamu tentukan itu menarik orang? 因为当我来到这个第6的时候，我发现这是最主要的东西，所以我就直接用它的总义做它的 tema。 Jadi poin ke-6 metode induksi, begitu sampai poin 6 saya langsung tahu, oh ini adalah temanya, inti dari cerita ini adalah naga memburu perempuan. 这个可以换一下吗？应该是说menetap tema。 menetap tema。 你的讲章、你的 article 的题目就在第7就出来了。各位，我谈到这边可以抓得到吗？大家明白吗？ Apakah sampai sini jelas? 好， Jelas ya? 当你自己问自己问题，你又可以在同一章找到答案。 Jadi
ketika kita bertanya pada diri sendiri, kita bisa menemukan jawaban di pasal yang sama. 你就可以知道，他大概就是要讲这条红龙，大红龙在追杀这个女人。 Jadi kita di pasal yang sama itu kita bisa menemukan jawabannya. Oh, ternyata naga memburu perempuan. 这就是它的总意 Itu adalah intinya. ，intinya 最主要的东西。 Intinya. 好，有些人就是为了要更 menonjolkan tajuk itu，所以他就直接用他的 inti 做tajuk 做 tema。 Jadi seringkali orang mau memunculkan tema atau judul, itu harus ada intinya baru disorot menjadi judul. 好，来到最后的bagian C 部分 Lalu terakhir kategori C, 就是应用 penerapan。 yaitu penerapannya. 这 penerapan 呢可以说是讲章的出来了。 Jadi sampai di penerapan berarti artikel sudah mulai keluar. 什么叫做写原则呢？ Apakah yang dimaksud menuliskan prinsip? 就是我们的 point， 就是我们的pengajaran。 Poin-poin pengajarannya kita. 比如说这一篇东西，我们可以看到什么？可以写什么 point 呢？ Jadi dari pembahasan kita ada poin pengajaran apa saja? 可能我们的第一个 point 我们这个 perempuan 他要做的事情是什么？ Misalnya perempuan, apa yang hendak dia lakukan? peranan dia。 Peranannya apa? 他的 jabaran 是什么？ Lalu penjabarannya seperti apa? 我们就可以把这刚才讲的圣经章节全部列进去了。 Semua ayat Alkitab itu kita tuliskan. 然后第二个 point 想要分享的， Poin kedua yang ingin kita bagikan itu 这个 apa? naga 是谁啊？ Yaitu naga itu siapa? 他用什么方法Cara yang dia lakukan apa? untuk memburu？ Cara yang dia lakukan untuk memburu perempuan. 可以在圣经里面找啊。 Bisa cari di Alkitab. 比如说， Contohnya. 比如说我们看第一个方法， Contoh yang cara pertama. 第一节， Ayat pertama. 站在你的面前。 Yaitu berdiri di hadapan perempuan. 其实撒旦也站在我们的面前了， Betul, si iblis tuh berdiri di depan kita. 他要破坏我们的工作嘛， Dia mau menghancurkan pekerjaan 他 kita. 要拦住我们的路。 Dia mau menghalangi jalan kita. 第二个方法呢， Cara kedua, 第9节， ayat 9. 迷惑普天下。 Yaitu menyesatkan dunia. 当你看到迷惑的时候，你就会想到主耶稣讲的迷惑。 Setelah kita melihat penyesatan, kita melihat Tuhan Yesus waktu itu banyak orang mau menyesatkan Yesus. 我们看一下马太24章， Matius 14. 马太24， 24. Matius 24. 24章， Matius 24. 主耶稣讲了多少次迷惑呢？ Berapa banyak penyesatan? 第4节， Ayat 4. 第5节， Ayat 5. 第11节， Ayat 11. 第24节， Ayat 24. 主耶稣讲了4次迷惑， Ada 4 penyesatan. 就说明这撒旦的方法，这迷惑很厉害的。 Menjelaskan bahwa penyesatan si iblis itu sangat hebat. 很厉害，总共主耶稣讲4次，提醒我们4次。 Sangat hebat sekali penyesatan yang dilakukan iblis. Tuhan Yesus sampai menuliskan 4 kali. OK， 再倒回启示录去。 Kita kembali ke Wahyu. 启示录的第12章。 Wahyu 12. 12章，他还用什么方法？ Dia lakukan cara apa lagi naga ini? 第10节。 Ayat 10. 第10节这里 Ayat 说， 10. 第10节是控告mendakwa，对吗？ Itu dia mulai mendakwa. 魔鬼知道时间不够直接跑去神那边控告我们全部人Iblis tahu waktunya tidak banyak. Oleh sebab itu dia langsung ke hadapan Yesus lalu mendakwa kita. 耶稣呀，这么伟大的工人也被控告。 Yosua adalah pelayan yang begitu hebat, masih juga dia didakwa. 在撒迦利亚书我们都可以看得到。 Di dalam kitab Zakaria kita bisa lihat. 到时候你也可以放进去。 Dan ayat itu boleh kita masukkan. 再看还有一个方法，他要杀我们的 perempuan， yang akan membunuh perempuan. 第15节。 Ayat 15. 15节。 15.
我们看他用什么15节 ayat Bagaimana 15. caranya? Ayat 15. Yohanes. menyembuhkan air dari mulutnya. Menyemburkan dari mulutnya. 口水啊 ayat 6. Air liur. 这是什么？ Menyemburkan air liur. 我 Maksudnya 们的 apa? irema 很直接的解释，那是 trend Kalau di Erema maksudnya adalah trend tren dunia, mengancam. trend dunia, Oh, tren dunia. trend dunia ini. Tren dunia. 今天我们知道今天的 trend 有什么吗？ Sekarang kita tahu nggak sekarang yang lagi tren tuh apa? Homosex, Homoseks, LGBT LGBT. 啊，你看啊，上2个星期 Thailand Di Thailand 已经 minggu lalu, 承认了。 di minggu lalu Thailand sudah mengumumkan. 2年前新加坡承认了， Lalu 2 tahun lalu Singapura sudah mengakui. 现在剩下我们2个 Malaysia、印度尼西亚。 Sisanya tinggal Malaysia, Indonesia belum mengakui. 神还在保守我们啊， Tuhan masih melindungi jaga kita. 会不会有一天神不看了？ Apakah suatu hari nanti Tuhan tidak mau lihat kita? 那时候我们的孩子怎么办？ Lalu bagaimana anak-anak kita? 现在就要用道理来去提醒啦！ Sekaranglah waktunya gunakan firman Tuhan mengingatkan jemaat. 啊，这就是原则，写下原则，这是讲章号 point form， Inilah poin dari menuliskan prinsip. 这2个一起跑。 2 poin ini 8 dan 9 itu 所谓 bersamaan. 所谓列出细节，就是你把圣经章节写进去了，放进去 double check。 Susun kategori berarti double check lagi, ayat Alkitabnya dimasukkan lagi. double check 啊， Di double check lagi, cek ulang. 然后我们的讲章出来了， Dan selesailah artikel kita. 好，问自己，我可以行得到吗？ Lalu terakhir, tanyalah pada diri sendiri, apakah saya bisa melakukan 我 firman 行 Tuhan? 得到，我才能够站在台上讲。 Jadi kalau saya bisa melakukannya, barulah saya layak untuk berdiri di mimbar untuk membawakan firman. 我行得到，我要把它写成文字，变成一个文章。 Dan menjadi pelaku firman juga bisa menjadi sebuah artikel. 所以，我们写讲章、写文章的人， Orang yang tulis naskah, tulis artikel, 我们的前辈这样提醒。 dulu generasi sebelumnya leluhur sesepuh kita mengingatkan kita 要先感动自己， harus menggerakkan hati kita dulu, 才能够感动我们的观众或者是听众。 barulah kita bisa menggerakkan orang yang mendengarkan kita, audiens kita. 啊，这10个langkah卡有问题吗？ Apakah 10 langkah ini ada masalah? 有问题 Ada 吗？ pertanyaan nggak? 啊，我们可以互相交流。好 Boleh tanya jawab, boleh. 啊，下午聚会过后的那一节课，小弟试试看哈，现场写一篇啊，试试看。但是我是用中文，我是想看可不可以用印尼文写。 Nanti sore setelah kebaktian saya coba ya tuliskan penulisan saya dalam bahasa Mandarin, tapi saya coba nanti tulis bahasa 我 Indonesia. 们一起学哈，没有最好，没有最好，最好的是主耶稣了哈。 Saya sih coba-coba nulis ya, bukan saya punya tulisan terbaik, bukan. Tulisan Tuhan Yesus yang paling baik. 因为我们一起开始哈，可能会让我们有一些 idea。 Jadi nanti kita mulai menuliskan bersama-sama ya. Jadi mungkin mulai muncul ide-ide. 或者是可以，我下午再跟大家分享我自己的讲章的那个写法。 Nanti sore saya akan sharing bagaimana cara penulisan artikel saya. 甚至我有交给圣灵月刊的一些文章可以跟大家分享。 Saya juga ada memberikan artikel saya kepada majalah Holy Spirit. Nanti saya bisa share. 那我们就可以回头再思考这3节课所学的。 Jadi nanti kita bisa mereview ulang 3 sesi pagi ini. 晚上不要紧张我们是双向沟通的我也在这里那我们就一起来你有问我能答我就答。 Jadi malam itu tenang santai saja ya, tidak perlu merasa terbeban. Nanti saudara-saudari mulai menulis, saya juga ada di sini. Nanti boleh tanya jawab. 写得好的，写得不好的，我们都交给保罗传道。 Tulisan kurang baik nanti kita serahkan kepada pendeta Paulus. 交给文宣处了。 Nanti kita serahkan kepada departemen literatur. 由他们去 Nanti akan diedit. 由他们去打笔。
nanti akan disensor ulang. 那我们的印尼总会的那个文章就越来越多。Nanti dengan demikian artikel dari MP Indonesia akan makin lama makin banyak. 这是小弟个人在写作方面写教会文章、写讲章的这个方法。Jadi inilah cara saya pribadi ketika menuliskan artikel untuk gereja. 可能不是最好啦。Mungkin ini bukan cara yang terbaik. 但是最保守。Tapi ini yang paling konservatif untuk gereja kita. 不会离开圣经。Tidak akan meninggalkan kebenaran. 因为你要强逼你自己在这哆来咪，你就已经在圣经里面。Sebab kita harus pastikan yang kategori A, do re mi 1 2 3 itu pasti harus berdasarkan Alkitab. 当你开始要拉卡的时候，第4、第5。你自己问，你自己在圣经找答案，你没有离开圣经。Jadi sampai pada poin keempat dan 5, kita bertanya pada diri sendiri, dapat jawaban dari Alkitab, sudah pasti tidak meninggalkan Alkitab. 所以很多外面的一些写法我真的不鼓励。Jadi kalau cara penulisan artikel yang buku-buku luar itu saya tidak anjurkan. 举个例子说。Contohnya. 自己跟自己问话。Lalu itu bertanya pada diri sendiri. 自己问自己。Bertanya pada diri sendiri. 这很危险的。Ini bahaya. 可以走到哲学去的。Ini bisa masuk ke tempat filsuf. 哲学，filsafat. filsafat. 所以我不鼓励。Saya tidak anjurkan. 我们回到圣经最保守的那个题目在这边的时候由你自己决定。Nah, untuk menentukan judul sampai poin 6 dan 7 kita sendiri yang putuskan. 就好像这个tema seperti judul di Warta Sejati ketika penderitaan datang. 对我来讲，我一读到这个，我会去看了。saya begitu baca, saya mau baca. 这就是它的意思。Ini maksudnya. 大家可以吗？ Bisa ya. 如果等下我们午餐的时候想要问，也可以问。Nanti waktu makan siang mau bertanya boleh. 或者是下午聚完会也可以问。Lalu setelah siang mau bertanya juga boleh. 希望我们从中一起学习。Jadi kita berharap nanti kita sama-sama di sini saling belajar. 一个原则。Ada satu prinsip. 我们所做的这些。Yang sudah kita lakukan 3 kategori ini. 不仅是为自己。Bukan hanya untuk diri sendiri. 也是为我们教会下一代。Tapi cara ini juga bisa diajarkan kepada generasi selanjutnya. 所以我们写出来的交给教会就可以保留我们下一代可以看得到。Jadi kalau kita sudah menuliskan artikel, kita serahkan kepada gereja, nanti gereja bisa simpan, generasi selanjutnya bisa baca. 一个人感动了自己。 Bila seseorang dia telah di dalam diri dia sendiri sudah tergerak. 写出来了，10个人感动。 Dia tergerak sendiri, seorang diri, lalu dia tuliskan, nanti 10 orang tergerak, sampai selanjutnya orang lain juga tergerak. 我们真耶稣教会有圣灵的。 Gereja Sejati itu ada Roh Kudus. 圣灵会亲自带领。 Nanti Roh Kudus sendirilah yang akan memimpin. 希望我们从中一起来学习。 Kita berharap di sini yang hadir bisa saling belajar. 我们这一节就暂时到这里。 Sesi ini sampai di sini.